al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, faedah yang pertama, idza ja'akal munafiqun, apabila munafik datang, dia berpura-pura bersaksi bahawa Nabi itu benar. Timbul soalan, hadzal ladzi syahidu alaihi haqqun, apa yang dia saksi itu benar, betul sungguh tu dia kata tu, kami saksi engkau sebagai rasul. Kerana risalah Nabi SAW itu benar, tidak ada syak lagi. Tapi kenapa Allah Ta'ala bohongkan mereka? Wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kenapa Tuhan bantah? Ini menarik, kita nak faham kenapa bila mereka saksi Tuhan kata tak betul, saksi palsu tu. Al-jawab, pembohongan, Allah Ta'ala kata mereka bohong, munafik ni bohong dalam saksi itu, kembali kepada jiwa mereka, kembali kepada hati mereka, bahawa hati mereka tak beriman pun. Wahum fi batinil amri la yashhadun, secara batinnya mereka memang tak percaya. Hak percaya tu mulut je. Bal ya'taqiduna adamaha, hak mereka i'tiqad, dia tak percaya pun. Kalau percaya tu dia panggil bohong, pura-pura. Sebab itu bila dia kata, Allah Ta'ala bawa ayat kata-kata munafikin, Allah bantah terus, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi kita hari ni ada satu acara dia panggil react. React mana kita bawa kata-kata orang kemudian kita jawab. Cuma bagi ana lah, eloknya kalau nak react kepada pandangan orang, tak payah bawa tuan lah. Cukup dengan kita bawa kata-kata. Ada orang kata, kita bawa suara dia, kemudian kita jawab balik. Ni kalau bawa tuan, lepas tu kita pukul atas muka dia, nampak orang paling ganas sangat cara react tu. Jadi kalau setara munafiki ni bolehlah nak buat react sebagaimana Allah Ta'ala pukul terus munafiki, sebab dia sangat berbahaya. Sebab berbahaya tu kenapa? Sebab orang boleh percaya dengan kepura-puraan mereka. Tapi kesalahan yang dibuat oleh individu-individu ataupun asatizah pendakwah, itu kesalahan yang masih lagi sebahagiannya ada ruang berikhtilaf. Jadi elok kita react tu dengan cara yang kita bawa ya pandangan dia, kemudian kita nyatakan apa yang kita rasa benar bagi pihak kita. Wallahu alam, itu pandangan. Maka itu yang pertama, faedah yang pertama. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama. Annahu laisa kullu man azhara al-islam, bukan semua orang yang mengaku Islam, mengaku beriman secara betulnya, secara zahir nampaklah, tapi hati dia kita kata wallahu alam. Faqad urifa fil muzhirin al-islam al-mu'min wal munafiq. Maka kita kena tengok, kita kena kesan kepada amalan dia, perbuatan dia. Dia mengaku dia beriman, dia mengaku dia ni taat, dia mengaku dia hebat, tengok perbuatan dia. Kalau asyik duduk bercakap hina Islam je, itu dia panggil nampak tanda-tanda kemunafikan. Cakap Islam tapi hina Islam. Mana ada orang Islam hina Islam? Tak ada. Orang Islam menghina perbuatan orang Islam ada. Contohnya dia kata, apalah orang Islam ni suka mencuri, suka ni. Itu kita menghina perbuatan orang, tapi bukan menghina agama lain. Tapi kalau orang yang hina agama, hina Nabi, bahkan hina Allah, maka itu nampaklah dia tu munafik. Walaupun apa? Walaupun lidah dia manis mengaku beriman. Jangan main.
Maka Allah Ta'ala saksikan mereka itu berbohong, itu kuasa Allah. Mendedahkan rahsia-rahsia dalam hati orang ni, Allah saja yang maha mengetahui. Kita sebagai manusia biasa tak boleh kita kata aku tahu dalam hati dia ni. Tak boleh. Jadi dalam ayat ini sekaligus mengatakan bahawa al-kazib, sifat berbohong itu bukan akhlak orang mukmin. Sikap berbohong bukan akhlak orang mukmin, bal huwa min ayatil munafiqin wa alamatihim. Dia adalah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap dusta. Jadi kita tak mahu sifat munafik ini mentular dalam masyarakat kita. Sebab itulah saya menaruh kebimbangan dan menyebut supaya jangan dinormalisasikan sifat berbohong dalam masyarakat. Jangan buat manifesto, ceramah sana sini, janji tu janji ni, bila dapat kuasa bohong, tipu. Lama-lama masyarakat dia jadi satu sebati dah. Bohong ni tak ada masalah. Bohong pun boleh jadi pembesar, boleh jadi pemimpin, tak ada apa-apa. Akhir sekali masyarakat akan membesar, anak-anak yang akan terbiasa dengan benda ni. Berbohong satu benda biasa. Orang yang bohong pun boleh kuasa. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menakutkan kita. Cukup menakut. Saya bukan nak bercakap soal siapa-siapa, tapi kita bercakap soal prinsip Islam. Tidak ada bohong dalam Islam ini. Siapa saja tak kira. Faedah yang ketiga, ittakhazu aymanahum junnatan. Mereka telah menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai, topeng, penyanggah untuk nak menyelamatkan diri daripada manusia. Dia tak selamat daripada Allah, tak ada. Maka ayat ini, kata ulama tadabbur, tanda ni para pelajar, dia kata dilalatun ala anna ahkamal Islam tajri ala zahir. Hukum Islam ni kita ikut hak zahir. Allah Ta'ala tak jadikan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam menghukum, menjatuhkan hukuman di dunia ini berbeza dengan apa yang mereka zahirkan. Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita hukum yang zahir, Allah Ta'ala yang menjatuhkan hukum yang batin, yang tak nampak. Allah Ta'ala bagi tahu dah kepada Nabi. Dalam Quran ada, munafikin ni fi darkil asfali minan nar, munafik i'tiqadi. Orang ni duduk di bawah neraka yang paling panas sekali. Tok bawah. Orang Kelantan kata duduk di, bahasa Kelantan ni dipanggil patak neraka. Minta maaf. Ada setengah bahasa lain, makna lain tu. Tak. Ini bahasa Kelantan kata patak tu mana dasar. Di bawah sekali neraka tu duduk situ. Maka di sini Nabi SAW diberi kuasa hukum yang zahir. Hak batin serah kepada Allah. Nabi tahu pun orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni munafik. Nabi tahu. Tapi dia pernah Nabi beri senarai munafik ini kepada Huzaifah. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Nabi beri kepada dia apa dia? Senarai nama-nama munafik di Madinah. Huzaifah tak bagi tahu. Sebab Nabi tak suruh bagi tahu. Cuma suruh kenal. Kalau ada kes apa-apa, jadi berhati-hati, jangan main. Orang ni berhati-hati dengan dia sebab dia munafik. Pernah ada orang mati. Orang ni tidak dikenali peribadi dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tak pergi solat, dia tunggu Huzaifah mari. Bila Huzaifah pergi, Umar kata sah orang itu bukan munafik. Tak ada dalam senarai. Betapa bahaya, betapa liciknya sifat munafik ni, sehingga kita tak dapat kesan yang batin dia. Nabi tahu, tapi Allah Ta'ala tidak perintahkan Nabi berhukum dengan batin. Bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia mari jumpa Nabi, nak minta baju, nak jadi kain kafan. Nabi beri. Punyalah Nabi nak ajar kepada kita, jangan mudah menghukum orang secara batin. Tak boleh. Waktu orang berbicara, dia mari, dia tak mengaku dia berzina, dia bersumpah li'an. Nabi kata, kalaulah
keluar anak nanti rupa gini-gini, maka sah anak dia tu, anak zina. Tapi kalau keluar rupa sekian, sah anak suami dia. Bila beranak esok, memang keluar seperti yang disebut oleh Nabi, anak tak sah tarah. Tapi Nabi tak jatuh hukum sebab dia bersumpah, sumpah li'an, bahawa dia tak buat. Nabi kata, kalau tidak ada undang-undang sumpah ini, aku rejam orang ni. Itu dia panggil hukum-hukum yang zahir, itu saja. Orang mari berbicara depan Nabi SAW. Nabi kata, mungkin di antara kamu pandai bercakap. Macam-macam peguam-peguam yang pandai bercakap. Tapi ingat, siapa-siapa yang aku hukum dia, jatuh hukum pada dia, dia menang dalam perbicaraan ini. Tapi kerana hujah. Tapi dia tak betul, maka hartanah yang dia ambil tadi, benda yang dia menang tadi, tidak halal untuk dia. Tetap juga dia makan api neraka, sebab dia tahu dia bohong tapi dia lawan. Ini kita dak ni. Oh, mahkamah dah putuskan orang ni tak bersalah. Mahkamah dah dibebaskan tanpa bicara, dilepaskan, macam-macam istilah. Kalau dia tahu dia bohong, dia buat sungguh dosa tu, dia tetap akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cuma dia lepas penjara di atas dunia. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bukan kerja kita nak terima taubat atau tak terima taubat, itu kuasa Allah. Baik, kita pergi kepada faedah yang keempat. Empat dah. Faedah yang keempat, ayat yang terakhir, zalika bi annahum amanu summa kafaru. Tuhan kata, keburukan itu sebenarnya kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang Islam, kemudian mereka kafir sama sendiri. Macam mana orang munafik ni? Memang dia kafir tulen, dia tak percaya awal lagi. Tapi kenapa Tuhan kata amanu summa kafaru? Mereka beriman kemudian kafir. Macam mana maksud ayat? Jawab dianya, amanu di sini iaitulah nataqu bi kalimati syahadah. Memang dia kata dengan mulut dia mengucap depan Nabi, mengucap asyhadu annaka rasulullah. Summa kafaru, tapi hati dia tetap kafir. Idza khalau ila syayatinihim, bila balik pada geng-geng syaitan dia, inna ma'akum, kami bersama kamu lah, tadi ajalah main-main je. Itu maksud ayat. Jadi ada juga ulama kata nataqu bil iman, bila depan orang mukmin dia kata dia beriman. Summa kafaru, bila balik pada geng-geng dia syayatinihim, kafir balik. Allahu akbar. Itulah makna ayat amanu summa kafaru. Dia bukan betul-betul beriman pun, dia cakap je secara zahir je, tapi hak sebenarnya tak beriman. Baik, yang terakhir, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala cop atas hati dia, dia tak akan terima lagi kebenaran. Kata di ulama tadabbur, annal insan idza lam yaqulu iqbal al-haqi, manusia ni kalau tak mau terima kebenaran, tak mau terima Islam, tak mau terima Quran, tak mau terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna orang itu mempunyai hati yang sakit. Orang itu mempunyai hati yang sakit, penyakit hati. Ma innahu yu'aqabu bi ziyadatil marad, Allah Taala akan tambah penyakit dia ni menjadi barah. Mula-mula tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, habis. Kapi terus, kapi tulen. Ia tak mungkin dia undur balik ke belakang. Wal iyaz billah. Maka jadi bila Allah Taala cop atas hati orang ni, baca Quran tak masuk dalam kepala, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk dalam dada, maka mereka ini telah dicopkan hati dia sedemikian. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kita hari ini, bila kita tidak menerima Islam secara total, terima separuh-separuh je. Bak solat kita terima, bak zakat kita terima, bak undang-undang Islam kita tolak, bak dalam sunnah Nabi sama juga, dalam bak ni kita terima, dalam bak lain tak terima. Kita bimbang nanti Allah Ta'ala cop hati kita, maka kita tak menerima lagi Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didokongnya oleh salafus salih. Kita duk ambil kemudian kita lawan pula apa yang dipegangi oleh golongan salaf,
yang menyebabkan kita makin jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah doa dengan doa yang diajar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Tulis ni doa. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah lidah kami daripada berbohong. Bersihkanlah mata kami daripada memandang pemandangan yang jahat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami daripada sifat munafik i'tiqadi dan juga munafik amali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung siri yang akan datang, ayat 4 sehingga 6. Ayat 4 sehingga ayat 6 insya-Allah.